أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم أما بعد. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, tetamu Allah, rahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Yang mana kita semua pakat sedar, bila masuk saja bulan Rajab, kita duk berdoa dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duk minta dah ke Allah, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami masuk ke dalam bulan Ramadan. Tahniah. Sekali lagi Allah Ta'ala panjangkan usia kita masuk dalam bulan Ramadan. Cuma kita cek balik ada tak kita buat sujud syukur kepada Allah yang telah panjangkan usia kita masuk bulan Ramadan. Sebab ada di kalangan sahabat-sahabat kita nu yang duk berdoa siang dan malam itu ni. Tiba-tiba tak sempat nak masuk bulan Ramadan. Allah Ta'ala ambil dah. Tahun lepas duk semayang. 2 tahun lepas duk semayang sebelah kita. Tapi tahun ni tak ada dah. Begitu juga saya nak ucapkan tahniah. Yang mana masuk bulan Rejab ke, bulan Sya'ban ke, tak berdoa pun ke Allah supaya diberkati dalam bulan Rejab, diberkati dalam bulan Sya'ban, tengok-tengok duduk dalam bulan Ramadan dah. Bukan senang. Ada sahabat-sahabat kita berdoa tak boleh masuk juga. Tapi kita tak berdoa pun tengok-tengok masuk juga. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu bila masuk saja bulan Ramadan, buatlah bersungguh-sungguh. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kita ni yang tak buat Ramadan ni, puasa dengan sungguh-sungguh ni pasal apa? Pasal kita duk rasa tahun depan ni kita boleh jumpa lagi. Sebab tu kita ni di awal ni kita rasa seronok sangat. Apatah lagi kita boleh semayang rapat balik saf. Tapi kita tak buat sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab kita duk rasa Ramadan kita boleh jumpa lagi. Sedangkan kita tak tahu siapa yang boleh jumpa Ramadan lagi pada tahun depan. Sebab tu kita buat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu bila sebut puasa sebenarnya kita sedang berjihad. Kita sedang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni yang kita tak sedar.
Kita duk sangka jihad ni kita pergi perang. Kita duk sangka jihad ni kena buat pengorbanan untuk mengorbankan nyawa kita. Tak. Sebenarnya puasa ni juga adalah jihad. Bahkan Nabi SAW sebut jihad yang paling besar sewaktu kita hidup di atas muka bumi Allah ialah jihad melawan hawa nafsu. Kepada ibu-ibu sekalian, tahniah. Boleh main tarawih malam ni. Dia kata pasal apa pula dah? Sebab apa? Sebab duk tengok jam lah ni. Jangan menangis cinta. Kan? Kita ni dengan drama rebah. Daripada sebelum puasa, masuk puasa, tak habis-habis lagi dengan drama. Tak apa dah, boleh rakam dah. Kan? Hadirin hadirat dibuaya rahmati Allah sekalian. Sebab itu bila nak masuk bulan Ramadan, ulama selalu pesan kepada kita yang pertama, perbetul dulu akidah kita. Sebab kita sayang kepada Allah, maka kata ulama jangan mensyirikkan Allah. Kerana dosa syirik akan membatalkan segala amal ibadah kita. Hak ni yang kita takut tapi ramai tak ambil perhatian. Sebab itu di surau kita ni diadakan tazkirah. Sedangkan ada orang dia kata main Ramadan setahun sekali pasal apa tak buat 20. Kan. Tahniah surau ni boleh buat tazkirah. Pasal apa? Sebab kalau kita tengok dalam sebuah hadis yang disebut oleh Nabi, hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW berkata kepada Abu Dhar, "Wahai Abu Dhar, kamu berpagi-pagi mempelajari satu bab daripada ilmu Allah. Sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak," kata Rasulullah, "maka lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat." Allahu Akbar. Balik lagi try tengok buat 1000 rakaat jadi ke mana? Perasan sampai kat 50 ambulan duk tunggu depan rumah. Jiran duk tanya, "Awak jadi ke mana? Kes COVID baru kah?" Anak kata, "Dok, pok kami dengar ceramah malam." Tu jadi ke mana? Dia try tengok nak buat 1000. Tu sampai 50 terkeluar tepuk lutut. Kan? Tapi kita duduk dalam majlis ilmu, kata Rasulullah. Sama ada nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah. Maka lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Kenapa jadi macam tu? Sebab orang yang buat amal ibadah, kata ulama, dalam keadaan tidak ada ilmu, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kita takut. Mai buat tarawih sampai kemas sungguh lah. Tengok-tengok ambil ayat semayang, siku pun tak basah. Allahu Akbar. Lama mana lah? Lama. Pasal apa? Pasal tak mau mengaji. Sebab tu kata ulama, sebaik-baik taat ialah sibukkan diri dengan majlis ilmu. Ini sebaik-baik taat. Dia duk belajar macam mana nak perbetul balik akidah dia. Kemudian kita sayang kepada Rasulullah. Banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Hak ni pun kena perbetul balik. Sebab Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang selagi mana, kata Rasulullah, dia tak kasih kepada aku lebih daripada dia kasih akan ibu dan ayahnya. Lebih daripada dia kasih akan anak pinaknya. Lebih daripada dia kasih akan sekalian manusia. Maknanya kalau dalam hati kita ada lagi manusia yang paling kita sayang selain daripada Rasulullah, maknanya iman kita belum sempurna. Sebab tu bila kita puasa, puasalah ikut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kita bila mai tang puasa, kita jaga sungguh-sungguh. Kita tak makan, tak minum. Kan, jaga sungguh. Lepas tu tak semayang. Pasal apa saya sebut macam tu? Pasal ramai orang yang berpuasa tapi tak sembahyang. Tak makan, tak minum. Semayang? Tak. Semayang pun tak. Allahu Akbar.
Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu kata almarhum Tuan Guru Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Waktu dia main pondok Sungai Karangan, dia kata nak ajak anak-anak berpuasa. Yang pertama, jangan lupa terapkan sembahyang ketika berpuasa. Maknanya kalau nak bagi upah, bila dia sembahyang cukup 5 waktu, kemudian dia berpuasa, baru ada upah. Kanak-kanak boleh tak buat bagi upah? Boleh. Kalau pak mentua tak puasa, boleh tak bagi upah? Dia kata, pak, kalau pak puasa tahun ni cik bagi kereta kancis biji. Orang tua tu pulun tengok. Kan? Hak jenis balik ni tak boleh dah bagi upah. Kanak-kanak tak apa. Bagi ada. Kalau tidak ni, mereka duk burung kita. Ya. Sebab tu, Allah Ta'ala sebut awal-awal lagi dah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah perkara keji dan munkar. Silap kita ajak anak kita puasa kadang-kadang 6 tahun ajak dah. Kemudian pergi duk cerita kata anak saya 6 tahun puasa dah. Sembahyang ajak tak? Tak ajak. Yang anak duk gelak pasal apa? Anak masuk bilik ayak, kejam kepala dalam kok, beluk. Dia keluar bilik ayak buat celetih, macam nak mampu tak mampu. Kan? Dan kita pun kata, bagus anak abang, boleh puasa penuh. Kan? Yang anak duk gelak, kena tipu. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal kita tak terapkan sembahyang. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Bila masuk bulan Ramadan, maka kita bangun tiap-tiap malam pada waktu sebelum nak masuk waktu subuh, kita bersahur. Sebab tu disunatkan kita lewatkan bersahur, kerana di situ ada keberkatannya. Kemudian kita cek balik. Aku ni dah lama dah, waktu PKP dulu ni, lama dah tak main surau. Terutamanya untuk solat subuh berjamaah. Jadi peluang boleh kita ambil dalam bulan Ramadan ni. Di antaranya kita hidupkan balik solat-solat malam kita. Kalau ada lagi di antara kita ni ataupun sahabat-sahabat kita yang belum lagi solat malam, tolong buat. Kalau tidak dia menyesal pasal apa? Sebab ada satu amalan yang cukup hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan rahsia kepada umat Islam yang kita tinggal selama ini. Kita tengok seperti mana dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW menggali parit dalam perang Khandaq, tiba-tiba Nabi SAW sebut, Nabi kata suatu hari nanti kota Konstantinopel akan dibebaskan oleh seorang raja sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Waktu tu dia tak ada lagi. Siapa dia? Iaitulah Sultan Muhammad Al-Fatih. Apakah kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih? Beliau pada waktu membebaskan kota Konstantinopel. Waktu tu umurnya baru 20-an. Apakah amalan yang dia buat sehingga dia boleh memerintahkan tentera-tenteranya yang lebih tua daripada dia? Kita tengok. Selepas 800 tahun kata ulama, barulah Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan. Kita tengok apakah amalan yang beliau lakukan. Ketika mana Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel pada hari Khamis. Kemudian keesokannya hari Jumaat. Maka baginda nak cari dalam kalangan tenteranya untuk jadi imam solat Jumaat. Lalu beliau bertanya kepada mereka 3 soalan. Soalan yang pertama beliau tanya kepada tentera dia. Siapa yang pernah tinggalkan solat fardu walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Dia tengok seorang tak duduk tentera dia. Allahu Akbar. Tentera dia ada ramai mana? 150,000 lebih tentera dia. Seorang tak duduk. Kalau tanya tentera kita, termasuk hak duk cakap ni, duduk riuh. Pasal apa? Tinggal ni tak tahu banyak mana. Kemudian dia tanya soalan yang kedua. Siapa yang pernah tinggalkan solat sunat rawatib? Walaupun sekali. Start pada umur dia balik sampai sekarang. Sila duduk. Separuh tentera dia duduk. Dia tanya soalan yang ketiga. Siapa yang pernah tinggalkan solat sunat tahajud? Walaupun sekali.
Start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Tengok-tengok tentera dia semua duduk kecuali dia seorang saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, bila Nabi masuk ke Madinah, rumah sahabat yang pertama Nabi singgah, iaitulah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tetapi bila kita pergi Madinah, kita cari makam Abu Ayyub, tak ada. Sebab makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berada dekat dengan kota Konstantinopel. Kenapa jasad dia ditanam di sana? Kerana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah mendengar hadis yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Maka selepas kewafatan baginda Nabi SAW, beliau juga turut pergi berjuang dengan tentera Islam untuk membebaskan kota Konstantinopel. Waktu itu Abu Ayyub dah tua. Kemudian dalam perjalanan jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau sebut kepada sahabat supaya jasadnya ditanam dekat dengan kota Konstantinopel. Sahabat bertanya kepada Abu Ayyub, kenapa kamu nak jasad kamu ditanam dekat dengan kota Konstantinopel? Maka Abu Ayyub kata, aku nak dengar tapak kaki kuda yang dinaiki oleh raja sebaik-baik raja dan tentera dan deruman tapak kaki tentera sebaik-baik tentera yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Hadirin hadirat, ibu ayah hormati Allah sekalian. Sultan Muhammad Al-Fatih mendapat tahu bahawa jasad sahabat Nabi yang mulia ada ditanam dekat dengan kota Konstantinopel. Lalu beliau arahkan kepada tentera dia untuk cari makam Abu Ayyub untuk dipindahkan kepada tempat yang lebih dihormati. Maka cari-cari tak jumpa pada mulanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala ilhamkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Cari-cari jumpa. Maka beliau perintahkan kepada tentera dia untuk menggali makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bila digali, gali-gali nampak kaki Abu Ayyub yang masih lagi dalam keadaan elok walaupun sudah ditanam beratus tahun. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan kepada tenteranya untuk mencium kaki Abu Ayyub Al-Ansari yang merupakan sahabat baginda Nabi SAW. Semua pakat cium. Bila mai giliran Sultan Muhammad Al-Fatih nak mencium kaki Abu Ayyub, tiba-tiba Abu Ayyub menarik kakinya masuk semula ke dalam tanah. Pada waktu malam ketika Sultan Muhammad Al-Fatih sedang tidur, datang dalam mimpi Sultan Muhammad Al-Fatih Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, wahai Abu Ayyub, sahabatnya mulia baginda Nabi SAW, kenapa kamu tak izinkan kepada aku untuk mencium kaki kamu? Sedangkan kamu adalah sahabat yang mulia baginda Nabi SAW. Kata Abu Ayyub, bagaimana aku nak izinkan kepada kamu untuk mencium kaki aku? Ketika kamu pegang kaki aku nak cium, kata Abu Ayyub, aku malu dengan baginda Nabi SAW yang pernah menyebut bahawa kamu adalah sebaik-baik raja dan tenteramu adalah sebaik-baik tentera. Bila kamu pegang kaki aku nak cium, kata Abu Ayyub, aku malu dengan baginda Nabi SAW yang menyebabkan aku menarik semula kakiku masuk ke dalam tanah. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Hak ni yang ibu-ibu sekarang bila bangun, masak dan sebagainya, kadang-kadang tak buat pun solat sunat tahajud 2 rakaat. Apa kelebihan solat sunat tahajud? Yang pertama, esok di hari akhirat kita akan mendapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kanan. Siapa yang solat tahajud tiap-tiap malam, esok di hari akhirat dia akan mendapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kanan. Kemudian orang yang solat sunat tahajud, kata-katanya menjadi hikmah. Dia bila dia bagi nasihat, orang mudah untuk dengar nasihat dia. Dan bila dia bagi nasihat, masuk terus dalam hati. Bayangkan kalau dia seorang ayah, kalau dia seorang ibu yang menasihati anak-anak. Bayangkan kalau dia seorang guru, dia seorang pemimpin dan sebagainya.
Ini hebat orang yang solat tahajud. Sebab tu kata almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Dia kata kalau kamu nak kenal di antara ustaz-ustaz, ulama-ulama yang sentiasa bangun solat tahajud tiap-tiap malam, mudah. Bila kamu pergi ke dalam majlis ilmu dia, balik kamu akan rasa seolah-olah terngiang-ngiang di telinga apa yang dia sampaikan kepada kamu. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Hak ni yang kita tinggal, yang menyebabkan kita hari ni tak jadi hebat. Kita tak jadi hebat. Sebab tu ulama kata, kalau orang nak jadi baik ni, yang pertama kena solat malam. Anak-anak kita kalau kita latih solat malam tiap-tiap malam, maka Allah Ta'ala akan jaga akhlak dia. Akhlak kita akan jadi baik. Orang di sekeliling akan sayang kepada kita. Kalau dia kerja, dia cepat naik pangkat. Allahu Akbar. Kalau dia ada masalah yang besar-besar, Allah Ta'ala akan permudahkan segala urusannya. Kemudian, yang paling kita sedih, mai masuk bulan Ramadan dah. Kita selalu tinggal solat sunat witir. Sebab itu setengah ulama sebut, berkaitan dengan hadis Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Menghidupkan malam Ramadan ini termasuklah tarawih berjamaah. Dan ada setengah ulama kata termasuklah sekali dengan witir. Witir ni sebenarnya dia bukan setahun hanya sekali. Tetapi witir ni kena buat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kena buat. Sebab dia solat sunat yang dituntut. Kena buat tiap-tiap malam. Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Nabi kata, jangan kamu tinggal, jangan kamu tidur sebelum kamu tunaikan solat sunat witir. Dan dalam bulan Ramadan inilah untuk kita latih, untuk kita hidupkan semula rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar musuh-musuh Allah kembali rasa gerun dengan kita. Hari ini musuh-musuh Islam tak rasa gerun dengan kita pasal apa? Pasal kita tinggal solat subuh berjamaah tiap-tiap hari. Kita tinggal. Sebab tu orang Yahudi pernah berkata kepada umat Islam Palestin, kami tak rasa gentar kepada umat Islam selagi mana kamu tidak penuhi rumah-rumah ibadah kamu pada waktu subuh seperti mana solat Jumaat. Maka bila kita tinggal saja solat subuh berjamaah, Allah Ta'ala mula tarik perasaan gerun, perasaan takut dalam hati musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita tak jadi hebat. Sebab bila kita tinggal solat subuh berjamaah, sebenarnya kata ulama, kita tidak duduk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ulama kata kalau kita duk tengok orang tu duk mai sembahyang subuh tiap-tiap pagi di surau, di masjid dan sebagainya, jangan kita buat naya kat dia. Jangan kita buat lebih kurang kat dia. Sebab apa? Sebab dia sedang duduk dalam perlindungan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan barang siapa yang solat subuh berjamaah, maka pahalanya seolah-olah mengerjakan amal ibadah seluruh malam. Maka kata ulama, siapa yang nakkan malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir, ini petua untuk orang yang paling balong and liat. Kan, nak bangun malam ni payah sungguh. Maka ulama kata, tolong jaga, jangan tinggal solat subuh berjamaah pada 10 malam yang terakhir. Sebab bila kita solat subuh berjamaah, pahala dia seolah-olah kita mengerjakan amal ibadah seluruh malam. Dan pada waktu subuh, sebelum sunat qabliyah subuh 2 rakaat, orang yang solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat, Nabi kata pahala dia lebih afdal daripada dunia dan segala isinya. Maknanya siapa yang semayang sunat qabliyah subuh 2 rakaat, jutawan akhirat dia. Rupanya hak ni kita duk tinggal lama mana dah. Duk tinggal lama mana dah. Orang yang duk mai surau ni duk ambil banyak mana dah. Allahu Akbar. Esok di hari akhirat nanti seronok dia. Yang kita ni hak nu tak dan, hak ni tak dan. Kan? Waktu duduk atas dunia orang kata mai lah mengaji. Ada ustaz mai mengajak malam ni. Oh, tidak dan.
Oh, tak dan. Kan? Oh, tak mainlah sembahyang jemaah. Kan? Kita ni tak tahu kita ni nak mati bila. Oh, tidak dan. Kan? Mai pasal malam, tak dan. Tak dan malam pi dah. Nah. Lepas tu duk abang aku ni duk main surau tak berhenti. Betul Pasal apa? Dia main surau haram tak berhenti. Tu maksud main surau tak berhenti. Bukan dia main berhenti, dia main haram tak berhenti. Kan? Main surau elok dah, lajak pergi pasal malam. Nah, main duk cari dalam surau tak jumpa. Pasal apa? Pasal main surau tak berhenti, lajak terus pergi pasal malam. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian, dan satu lagi saya nak pesan. Kalau kita nak rezeki kita berkat. Hadis ni hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW sebut pada waktu subuh akan turun dua malaikat. Malaikat yang pertama akan berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau gantikanlah harta orang yang bersedekah pada waktu subuh. Dan Nabi cukup bimbang malaikat yang kedua. Malaikat yang berdoa, yang kedua berdoa, ya Allah, engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Maknanya subuh ni pembuka rezeki kita. Saya lepas saya baca hadis ni, ada seorang pakcik ni, dia mai jumpa saya. Pakai serban segak. Dia kata, Ustaz, saya tak nak dengar hadis ni. Dia kata, awak pakcik? Dia kata, saya duk mai subuh ni. Boleh kata kat 20 tahun dah. Awak, saya duk mai tak pernah buat duit. Allahu Akbar. Rugi mai subuh, tak bawa duit. Lepas ni tak mau dah. Kita tanam dalam azam, aku nak mai subuh tiap-tiap pagi. Aku nak bawa duit, aku nak bubur dalam tabung masjid. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan pesanan akhir saya dan bagi tahu. Esok ni bila kita duduk dalam syurga, amalan puasa ni tak ada dah. Tak ada dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak puasa dalam syurga esok boleh tak? Tak boleh lah. Tak ada lah. Sebab tu orang yang tak puasa ni dia menyesal ni tak tahu nak abang. Orang yang berpuasa di dunia ni esok dalam syurga duk sembang. Dulu seronok lah kita duk main surau buka puasa petang-petang. Allahu Akbar. Hak geng tak puasa tu dia duk salah kawan-kawan dia dalam neraka. Dia tahu hang kena hang kami tak puasa tu. Aku duk puasa elok hang buat main ayak cincau. Kan? Jadi aku tu duk jadi salah menyalah antara satu sama lain. Begitu juga dengan semayang. Semayang esok dalam syurga ada lagi tak? Tak ada dah. Nak semayang atas dunia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Dan saya nak pesan malam 10 yang terakhir. Tanamkan azam sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Dapat sekali seumur hidup pun tak apa dah. Pasal apa? Sebab seolah-olah beribadah selama 83 tahun. Kita hidup ni kadang-kadang tak sampai pun 60 tahun, 70 tahun balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada pihak surau kerana sudi menjemput saya pada malam ni, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.